Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, mari kita mulakan pembelajaran kita pada hari ini dengan bacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni 'ilman warzuqni fahman. Ja'alni minal mu'minin. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Inni ra'aitu ahada asyara kawkaban wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Amin. Okey, alhamdulillah. Hari ini semua sihat ke? Maknimah harap semua dalam keadaan yang sihat walafiat dan baik-baik saja dekat rumah. Okey, hari ini kita nak belajar apa? Kita nak belajar tajuk baru. Okey. Dalam buku teks muka surat 11. Okey, jom kita tengok sama-sama. Okey. Unit 2, peraturan bilik sains. Okey. Jom kita tengok apa budak-budak ni buat. Okey, apa yang dilakukan oleh murid-murid di atas? Okey, dia cakap memerhati bahan yang boleh terapung dan tenggelam. Okey, seterusnya kita tengok mematuhi peraturan bilik sains. Okey, yang pertama, apa dia? Kita tengok gambar dekat atas tu. Tengok kawan-kawan semua tengah beratur. Kita mesti beratur sebelum masuk ke bilik sains. Tengok tak ramai kawan-kawan beratur? Okey. Yang kedua, bila kita dah masuk bilik sains, kita kena bersihkan dan kemaskan bilik sains sebelum keluar. Okey, bilik sains ni apa? Bilik sains ni bilik untuk kita buat kerja-kerja makmal. Macam kita nak buat uji kaji. Uji kaji. Okey, kita tengok seterusnya. Muka surat 13. Kalau kita masuk bilik sains, kita kena tengok gambar atas sekali. Minta kebenaran guru sebelum masuk ke dalam bilik sains. Kita kena minta izin guru dulu. Cakap, Mu'allimah, Mu'allim, boleh ke saya nak masuk bilik sains? Cakap macam tu. Lepas tu yang gambar kedua bawah dia cakap dilarang bergurau, bermain dan berlari di dalam bilik sains. Kenapa tak boleh main-main? Kenapa tak boleh lari-lari? Sebab barang-barang dalam bilik sains tu ada kaca, ada cawan yang kaca, nanti kalau pecah habis, nanti boleh luka, bahaya. Okey, seterusnya tengok gambar dekat bawah tu. Dia kata dilarang makan dan minum di dalam bilik sains. Okey. Dilarang makan. Tak boleh makan dengan minum sebab nanti bersepah. Lepas tu nanti tempat jadi kotor. Sebab kalau nak makan dengan minum dekat kantin, bukan dalam bilik sains. Okey. Tengok seterusnya. Memahami peraturan bilik sains. Okey, perhatikan situasi di bawah. Apakah yang akan berlaku jika kamu mematuhi peraturan bilik sains? Okey. Kalau kita ikut peraturan, apa kita dapat? Okey, bilik sains menjadi lebih bersih dan kemas. Kan? Lepas tu yang kedua,
Apakah akan berlaku jika kita tak patuhi peraturan bilik sains? Jadinya bilik sains menjadi kotor dan bahaya. Lepas tu, sinki tersumbat jika sampah dibuang ke dalamnya. Contohlah kita, tak ada siapa pun nak jaga kebersihan bilik sains. Semua orang buang sampah merata-rata, kerusi terpelanting. Tong sampah berselerak. Sinki tak bersih. Jadi semua nanti akan kotor. Bila kotor, dah buruk lah bilik sains. Betul tak ada siapa dah nak masuk. Okey. Seterusnya, kita tengok atas tu. Meminta kebenaran guru sebelum masuk ke dalam bilik sains. Iaitu satu amalan yang baik. Okey. Kalau kita minta izin guru, itu adalah satu perkara yang baik lah. Okey, macam kita nak minta izin pergi tandas, nak minta izin nak minum. Itu adalah satu amalan yang baik. Okey, lepas tu pembelajaran dapat dilakukan dengan berkesan. Okey, maknanya cikgu pun nak ajar pun senang, tak ada gangguan. Okey, kat bawah tu gambar warna merah. Dia cakap apa? Bermain di dalam bilik sains boleh mencederakan kamu. Kalau awak lari-lari, tolak kawan-kawan, menjerit-jerit. Kalau tolak kawan jatuh, nanti boleh luka, cedera. Lepas tu kalau ada kaca terlanggar, terjatuh, pecah, habis luka kaki, berdarah. Lepas tu pembelajaran tidak dapat dilakukan. Maksudnya nanti cikgu pun tak dapat nak mengajar. Awak pun tak boleh nak belajar sebab awak dah jatuh, dah sakit kan. Okey. Okey, kita ulang kaji. Kita tengok balik apa yang kita dah baca tadi. Okey. Yang pertama, nyatakan peraturan bilik sains yang telah kamu pelajari. Ada berapa peraturan bilik sains tadi? Okey. Lepas tu kita tengok yang nombor 2. Sikap murid yang manakah tidak sesuai berdasarkan gambar di bawah. Kita tengok yang pertama. A tu dia buat apa? B tu dia buat apa? C dia simbah-simbah air kat kawan dia. Tak baik kan? Tak sesuai. Okey, yang nombor 3. Apakah yang akan terjadi jika kita buang sampah ke dalam sinki? Tadi gambar tadi tu apa dia tunjuk? Sinki tu jadi sumbat. Okey. Ingat semula, kita perlu mematuhi peraturan bilik sains, iaitu beratur sebelum masuk ke dalam bilik sains. Yang kedua, minta kebenaran guru sebelum masuk ke dalam bilik sains. Yang ketiga, bersihkan dan kemaskan bilik sains sebelum keluar. Yang keempat, dilarang bergurau, bermain dan berlari di dalam bilik sains. Dan yang terakhir, dilarang makan dan minum di dalam bilik sains. Okey, ingat balik, okey? Alright, lepas tu dah habis. Nanti tengok balik semua yang kita dah baca tadi. Okey, habis dah belajar hari ni. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Bye.